سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita memanjat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan Allah taala akan jadikan pertemuan kita ini sebagai pertemuan yang terbaik di sisinya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, kita baca kitab Riyadhus Salihin. Kita berhenti bulan lepas ketika mana membaca hadis yang berkaitan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa yang minta syahid dengan jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan sampaikannya kepada kedudukan syuhada walaupun dia mati di atas tilamnya. Dan ada lagi dua hadis dalam Kitabus Sidq. Satu hadis berkaitan dengan kisah Nabi sebelum daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan satu hadis yang terakhir dalam bab jujur ini cerita tentang khiyarul majlis. Jadi kedua-dua hadis tu kita tinggal dulu. Kita ambil bab yang kelima, iaitu babul muraqabah. Dalam bab al-muraqabah, muraqabah kalau kita boleh terjemahkan tentang pengintipan kebersamaan Allah Jalla wa'ala dalam hidup kita. Bagaimana setiap gerak-geri kita diperhatikan oleh Allah, dan sudah tentu semua apa tindak laku kita akan diberikan ganjaran oleh Allah Jalla wa'ala, ataupun akan diberikan balasan hasil daripada perbuatan dan pekerjaan kita. Dalam sebagaimana biasa Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau sebelum daripada mendatangkan hadis-hadis Nabi, maka beliau akan membawa beberapa ayat suci Al-Quranul Karim. Antaranya dalam bab ini beliau membawa ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim allazi yaraka hina taqum wa taqallubuka fis sajidin. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhanmu yang memerhatimu ketika mana kamu berdiri dan juga ketika kamu turun naik untuk sujud. Dalam apa keadaan sekalipun, ketika kamu berdiri ataupun ketika kamu turun naik untuk sujud, Allah Subhanahu wa taala memerhatikan kamu. Ayat yang lain, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dialah yakni Allah akan sentiasa bersama-sama dengan kamu dimanapun kamu berada. Ayat yang lain, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama', sesungguhnya tidak tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala akan sesuatu pun, sama ada yang berada di langit ataupun yang berada di bumi. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu itu sentiasa memerhatimu, mengintip segala tindak laku yang kamu lakukan. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur, Allah mengetahui mata-mata yang belot, yang berkhianat, dan Allah Subhanahu wa taala juga Tuhan yang Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Demikian ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi, yang semua ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa memerhatikan kita. Allah Subhanahu wa taala sentiasa tengok kita. Bahkan dalam ayat yang terakhir itu Allah taala sebut, dalam ayat yang terakhir yang dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini, Allah taala menyebut ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah taala Tuhan yang Maha mengetahui tentang mata-mata yang khianat, orang yang mempunyai tindakan belot, orang yang mempunyai niat yang tidak baik, kha'inatul a'yun, mata yang khianat, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan di dalam hati itu adalah Allah mengetahuinya. Alimul ghaibi wasyahadah, dalam banyak ayat suci Al-Quran Allah Ta'ala sebut alimul ghaibi wasyahadah, Allah Tuhan yang Maha mengetahui perkara yang ghaib ataupun perkara yang syahadah, perkara yang nyata. Semuanya diketahui oleh Allah Jalla wa'ala, semuanya. Wa ma tasqutu min waraqatin ya'lamuha Allah, hatta satu layer daun daripada pokok yang jatuh
jumlahnya, bilanya, di mana dan sebagainya, itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha alimun bizatis sudur. Allah Ta'ala itu maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Hatta ketika kita masih belum keluarkan tindakan kita, kita baru berniat, itu diketahui oleh Allah Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Demikianlah alimnya Allah, demikianlah mengetahuinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tengok hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bab ini. Hadis yang pertama daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin iz tala'a 'alaina rajulun shadidu bayad thiyabi shadidu sawadi asy-sya'ri la yura 'alaihi atharu as-safar ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Hadis ini masyhur. Hadis ini diriwayat daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, cukup masyhur. Katanya satu hari kami duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, keliling Nabi. Tiba-tiba datang seorang lelaki itu digambarkan oleh Sayyidina Umar, katanya pakaian dia cukup putih. Dia pula rambut dia hitam berkilat dan duduk dalam keadaan bersisir rapi. Tidak dilihat padanya kesan-kesan permusafiran yang jauh. Tetapi siapapun di kalangan kami tidak kenal lelaki ini. Dia datang masuk, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi. Dia meletakkan lututnya itu sama dengan lutut Nabi dan dia pegang paha Nabi. Lalu dia bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, bagi tahu kepada aku tentang Islam." Nabi SAW jawab, Islam itu ialah kamu mengucap bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu adalah Rasul Allah. Kamu dirikan sembahyang, kamu berikan zakat, kamu puasa dalam bulan Ramadan dan kamu pergi haji apabila kamu mampu. Lalu lelaki tersebut berkata, Sadaqta, benar, kamu benar. Kata Umar, kami pun pelik. Bagaimana dia bertanya kemudian dia membenarkan? Lelaki tersebut terus bertanya, beritahu kepada aku tentang iman. Jawab Nabi SAW, kamu beriman dengan Allah, malaikatnya, rasulnya, kitabnya, hari akhirat, dan kamu beriman dengan ketentuan Allah sama ada yang baik ataupun yang buruk. Dia berkata, lelaki tersebut berkata, Sadaqta, kamu benar. Lalu dikata lagi, fa akhbirni anil ihsan, bagi tahu kepada aku tentang ihsan. Jawab Nabi SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarah, bahawa kamu sembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarah, kalau kamu tidak boleh melihat Allah, fa innahu yarak, yaqillah Allah melihat kamu. Inilah muraqabah, bab yang diberikan penumpuan di sini. Datang lelaki ini, dia tanya kepada Nabi. Mula dia tanya tentang Islam. Nabi jawab tentang Islam, rukun Islam 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dia tanya tentang iman. Nabi bagi tahu kepada dia tentang iman.
Dia kata benar. Kemudian dia tanya yang ketiga, ihsan. Akhbirni anil ihsan. Bagi tahu kepada saya tentang ihsan. Ihsan itu apa? Jawab Nabi, anta'budallah. Ketika kamu sembah Allah, kamu yakin, kamu sembah Allah, ka'annaka tarah, macam Allah, macam kamu lihat Allah, seakan-akan Allah berada di hadapan kamu. Fa in lam takun tarah, kalau kamu tak boleh lihat dan kamu tak nampak Allah Jalla wa Ala, fa innahu yarak. Keyakinan bahwasanya kamu dilihat oleh Allah itu perlu disemai. Keyakinan kata Allah Taala sedang melihat kita itu perlu disemai. Allazi yaraka hina taqum, itulah ihsan. Yakin bahwasanya Allah Taala melihat kita, sama ada dalam keadaan kita berdiri, wa taqallubuka fis sajidin, dalam keadaan kita turun naik bersujud. Allazi yaraka hina taqum, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Taala bersama dengan kamu dimanapun kamu berada. Ketika mana kita beribadah, kita yakin kita sedang dilihat oleh Allah, dan Allah Ta'ala akan meletakkan markah kepada peribadatan yang kita buat di sisi Allah Jalla wa'ala. Tuan-tuan, ada seorang sahabat bertemu dengan baginda Ar-Rasul, lalu dia berkata kepada baginda Ar-Rasul atas keadaannya sebelum daripada dia Islam, dia pernah menyembah berhala dan sebagainya. Katanya, kalau mana aku menyembah Allah Jalla wa'ala, ketika mana bersalat, datang pelbagai benda, gambaran-gambaran berhala lama dan sebagainya datang kepada dia. Lalu dia bertanya kepada Nabi, nak buat macam mana? Kata Nabi SAW, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu sehingga datang kepada kamu al-yaqin. Al-yaqin itu oleh ulama tafsir, ini adalah ayat suci Al-Quranul Karim. Oleh ulama tafsir, sebahagian ulama menyatakan al-yaqin adalah al-maut. Keyakinan di sini adalah kematian. Apapun keadaan, syaitan tetap akan datang untuk mewaswaskan kamu. Lalu kamu mohon kepada Allah untuk kamu mati dalam keadaan masih beribadah kepada Allah Qadhi Rabbul Izzati wal Jalal. Ataupun sebahagian mufassirin yang lain menyebut secara zahirnya makna al-yaqin di sini sampai datang pengukuhan yakin bahwasanya itu semua bukan Tuhan, nafi semua itu dan mengisbatkan Tuhan hanyalah Allah Qadhi Rabbul Izzati wal Jalal. Jadi anta'budallaha ka'annaka tarahu, kamu sembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tak boleh melihat Allah, Allah melihat kamu. Yakin, keyakinan ini, apa keadaan pun Allah sedang melihat kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dimanapun kamu berada, Allah sentiasa bersama dengan kamu. Inna rabbaka labil mirsad, Allah Ta'ala sentiasa memerhati kamu, dan Allah Ta'ala sentiasa mengintip setiap pekerjaan yang kamu lakukan. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, surah Al-Mujadalah Allah Ta'ala sebut, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kan. Allah Ta'ala sebut, apabila kamu duduk dalam keadaan najwa, duduk dalam keadaan bersunyi-sunyian, duduk sunyi-sunyian, kamu duduk apa? Kata Allah ketika itu, kalau kamu bertiga, ma yakunu min najwa salasatin, kamu duduk tiga, kamu berbisik-bisik di kalangan tiga orang kamu, illa huwa rabi'uhum, yang keempat itu adalah Allah. Kalau kamu duduk 5 orang, illa huwa sadisuhum, yang keenam itu adalah Allah. Kalau kamu duduk dalam keadaan lebih banyak daripada itu, 10 orang, yang ke-11 itu adalah Allah. Kalau kamu duduk lebih sedikit daripada itu, kamu duduk berseorangan, ketika itu wa huwa ma'akum ainama kuntum, dimanapun kamu duduk, Allah Ta'ala sentiasa bersama-sama dengan kamu. Habis soalan yang ketiga, dia kata, sadaqta, kamu benar apa yang kamu kata. Lalu dia kata, fa akhbirni anis sa'ah, bagi tahu kepada aku tentang kiamat. Ni lelaki ni minta kat Nabi, dia kata, fa akhbirni anis sa'ah, bagi tahu kepada aku tentang kiamat. Apa jawab Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Siapa yang bertanya, orang yang ditanya, yakni Nabi, tidak lebih mengetahui
daripada orang yang bertanya. Orang yang tanya pun tak tahu kiamat, orang yang ditanya pun tak tahu kiamat. Dan sebagaimana yang tuan-tuan sering duk baca dalam surah Luqman ayat yang terakhir 34, Allah Ta'ala menyebut bahawa antara perkara yang manusia tak boleh tahu, sepakar mana pun dia, sehebat mana pun dia, tok syekh mana pun dia tak akan tahu 5 benda. Salah satu daripada 5 benda itu, wa ma tadri nafsum madza innallaha indahu ilmus saah wa yunazzilul ghaiz. Yang pertama, siapa pun tak tahu tentang bilakah akan berlakunya kiamat. Kerana berlakunya kiamat ini duduk dalam genggaman Allah Jalla wa Ala. Siapa pun tak tahu. Siapa pun tak tahu. Nabi sebut mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah. Ada 5 kunci kepada perkara yang gaib, siapa pun tak tahu melainkan Allah. Yang diulas dalam ayat surah Luqman tu, 5 perkara siapa pun tak tahu. Innallaha indahu ilmus sa'ah, di sisi Allah lah pengetahuan tentang kiamat, bila nak berlaku dan sebagainya. Itu tak ada siapa tahu. Profesor mana pun tak tahu, datuk tak tahu, datin tak tahu, raja tak ada siapa pun boleh tahu. Tak ada siapa pun boleh tahu. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Yang kedua, wa yunazzilul ghaiz. Kita pernah sebut di sini. Wa yunazzilul ghaiz, bila dan di mana hujan akan turun secara tepat, manusia tak boleh tahu. Wa ya'lamu ma fil arham, 2 daripada proses dalam perut ibu itu tidak boleh diketahui oleh manusia. Dalam proses ibu ni, dalam proses perut ibu ni ada proses tazdad, wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Itu dalam suratul A'raf Allah Ta'ala sebut. 2 daripada proses masuk bila mula-mula ibu tu hamil, itu siapa pun tak tahu. Bila proses masuknya tahmilul ghaiz, ketika mana benih lelaki bertemu dengan benih perempuan, dan waktu tu dia jadi janin. Waktu tu siapa pun tak tahu. Orang yang mengandung tak tahu, suami dia tak tahu, doktor pakar tak tahu, siapa pun tak tahu. Tak tahu. Allah Ta'ala sembunyi kat tu. Orang pergi kaji pun tak boleh, orang tak tahu. Satu. Yang ketiga. Dan yang ketiga ni, proses dalam perut ibu ni ada 3 proses. Proses tu tidak diketahui. Proses yang kedua dalam Al-A'raf Allah Ta'ala sebut wama tazdad, berlaku proses tumbesaran daripada 2 minggu naik ke sebulan, sebulan naik 4 bulan, 4 bulan 5 bulan. Proses tumbesaran dan apa yang berlaku dalam perut ibu itu boleh diketahui oleh manusia. Tapi ada satu lagi proses, wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Allah Ta'ala dah tentu dah, Allah Ta'ala dah takdir dah, Allah Ta'ala dah tentu dah macam mana nak jadi. Uktub rizqah, uktub ajalah, uktub syaqiyan aw sa'idan. Dalam hadis disebut Allah Ta'ala panggil para malaikat, suruh tulis. Uktub rizqah, tulislah rezekinya banyak mana. Uktub ajalah, tulislah ajalnya. Uktub syaqiyan aw sa'idan, tulislah dia ni bahagia ataupun dia ni celaka. Itu tidak boleh diketahui oleh manusia. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, manusia tak tahu apa yang dia nak dapat esok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamun, dan manusia tak tahu di bumi mana dia akan mati. Itu 5 perkara yang disembunyikan daripada manusia. Apabila ditanya kepada Nabi, bagi tahu kepada aku tentang kiamat, Nabi kata, bagi tahu aku tentang kiamat dengan makna mata sa'ah, bilakah kiamat? Bila kiamat ni? Kiamat nak berlaku bila ni? Nabi kata mal mas'ulu anha, orang yang ditanya yakni Nabi tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Orang yang bertanya itu siapa? Hujung hadis disebut, bila Umar duduk agak lama, falabistu maliya, aku duduk agak lama, kemudian Nabi keluar balik. Nabi tanya kepada Umar, atadri manis sa'il, tahukah kamu siapa yang bertanya? Umar kata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata Nabi, fa innahu Jibril, yang datang bertanya tadi adalah Jibril. Atakum yu'allimakum dinakum, dia datang untuk mengajar kepada kamu tentang agama kamu. Lalu agama kamu itu Islam, agama kamu itu iman, agama kamu yang nak diajar oleh Jibril itu adalah ihsan. Hadirin mukminin, sebab apa kita sebut Jibril di hujung hadis ni? Nak bagi tahu, kata Nabi jawab, mal mas'ulu anha, yang ditanya ni seorang Nabi, dia tak tahu bila kiamat.
bi'a'lama minas sa'il, dia tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Yang bertanya itu malaikat muqarrab, malaikat yang hampir, malaikat pun tak tahu bilakah yang dikatakan bilakah akan berlakunya kiamat. Tak tahu, siapa pun tak tahu. Tarikh kiamat ni siapa pun tak tahu. Nabi nak sebut dalam bentuk yang cukup sempurna. Nabi nak sebut kata Nabi pun tak tahu, malaikat pun tak tahu yang dikatakan tarikh kiamat. Memang Allah Subhanahu wa taala sembunyi. Kalau Nabi pun tak tahu, malaikat pun tak tahu, syekh ni, tok guru ni, kiai ni, sudah tentulah mereka tak tahu bila kiamat akan berlaku. Okey, Jibril kata, kalau macam tu, Jibril tanya, akhbirni an amaratiha. Kalau kamu tak boleh bagi tahu dan kamu tak tahu sebagaimana aku tak tahu bila tu kiamat, bagi tahu kepada aku an amaratiha, tentang tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat ni tuan-tuan, dalam ada Syekh Muhammad Abdul Rahman Al-Arifi, beliau menulis sebuah buku yang berjudul Al-Alam Al-Akhir. Buku dia warna biru, tebal lebih kurang 570 muka surat. Dia susun daripada permulaan perjalanan pi ke alam akhirat. Dia bermula daripada yang namanya barzakh. Barzakh dinding yang memisahkan kehidupan seseorang daripada kehidupan alam dunia kepada kehidupan alam barzakh yang akan membawa dia ke akhirat. Sampailah kepada muwasafat dan sifat-sifat syurga dan neraka yang disebut oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam tu dia juga menyebut tentang asyratis saah, tentang tanda-tanda kiamat. Dia juga Syekh Muhammad Al-Arifi, beliau juga menulis sebuah buku yang berjudul, sebelum daripada buku ni, yang berjudul Nihayatul Alam, penghabisan kepada alam ini, kiamat. Yang disebut di sana tentang tanda-tanda kiamat, tanda-tanda berlakunya hari kiamat, sama ada tanda sughra ataupun tanda kubra. Semuanya daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana dia mengulasnya dari sudut pemahaman yang sebenar. Pemahaman yang sebenar dengan makna apa? Dengan makna batasan hadis yang disebut oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kata perkara itu berlaku di Jaziratul Arab, maka dia mengulasnya mengikut batasan yang disebut oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab lah ni tajuk tentang tanda-tanda kiamat ni, dia cukup syok. Orang cukup seronok dengan tajuk tanda-tanda kiamat lah ni. Orang cukup seronok dengan tanda-tanda kiamat. Sampai semua benda nak ditanda kiamatkan. Semua benda nak ditanda kiamatkan. Tanda kiamat adalah apa yang disebut oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antaranya yang disebut dalam hadis ni, bila ditanya kepada dia, akhbirni an amaratiha, bagi tahu kepada kami tentang tanda-tandanya. Dah tak boleh bagi tahu bila kiamat, bagi tahu tentang tanda-tanda kiamat. Nabi kata, antalidal amatu rabbataha, akan lahir tuan akan hambanya. Hamba akan melahirkan tuannya. Yang pelbagai juga penafsiran ataupun syarahan di kalangan para ulama. Antalidal amatu rabbataha, tuan akan melahirkan, hamba akan melahirkan tuannya. Ada yang menyebut kata kerana berkahwin, ibu itu bertindak sebagai ummul walad. Dia berkahwin dengan dia disetubuhi oleh tuan, maka apabila lahir anak itu menjadi anak itu menjadi tuan kepada ibunya, dia panggil ummul walad. Ataupun ada, tapi kebanyakan menyebut yang dimaksudkan dengan antalidal amatu rabbataha, berlakunya perhambaan dengan makna ibu bapa itu tidak ditaati, ibu bapa itu diderhakai. Dan kamu juga akan melihat, kata Nabi, antara hufatal urah, kamu akan lihat satu orang yang tak berkasut, tak berpakaian dan sebagainya. Dia hanya kerja dia hanyalah jaga ra'a asyah, jaga kambing, pengembala kambing. Tiba-tiba yatatawaluna fil bunyan, dia bina bangunan-bangunan yang tinggi. Tiba-tiba dia jadi kaya. Yatatawaluna fil bunyan, dia bina bangunan-bangunan yang tinggi. Summan talaqa, kemudian Nabi pergi. Falabithtu maliyan, aku duduk beberapa ketika, kata Umar,
Nabi keluar, Nabi tanya pula, atadri manis sa'il, tahukah kamu siapa yang bertanya? Aku menyebut, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dia kata, fa innahu Jibril, tadi itu adalah Jibril, atakum yu'allimakum dinakum, dia datang untuk mengajar kepada kamu agama kamu. Syahid hadis dalam bab yang sedang kita lihat ni adalah adalah hadis yang menyebut tadi ni, anta'budallaha ka'annaka tarah, sembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak boleh melihat Allah, fa innahu yaraka, ketahuilah Allah sedang melihat kita. Kalau kita tidak melihat Allah, kita tak boleh melihat Allah, fa innahu yaraka. Yang pentingnya adalah keyakinan allazi yaraka hina taqum. Tuan-tuan, di kalangan para sarjana kita buat persoalan, kenapa benda ini penting? Muraqabah. Rasa kata Allah Ta'ala memerhatikan kita. Kita akan jumpa dalam hadis-hadis nanti. Dan hadis yang ketiga dalam bab ini kita akan jumpa. Nabi SAW bagi peringatan, kata kena tahu kata Allah Ta'ala tengok kamu ni. Nabi bagi didikkan ni kepada gulam, kepada budak. Nabi bagi tahu kepada ulama, Nabi bagi tahu kepada khubara, Nabi bagi tahu kepada fudala, kepada orang-orang hebat, kepada ahli pakar, kepada para ulama, kepada budak. Unsur muraqabah, Allah Ta'ala mengintip kamu. Itu cukup penting. Kerana apabila satu orang itu merasakan bahawa dia tidak dipantau oleh Allah Jalla wa'ala, maka akan lahirlah pengkhianatan. Akan lahirlah maksiat berpunca daripada sama ada dia tak tahu ataupun berpunca dia tak yakin bahawasanya Allah Ta'ala tu sedang memerhatikan dia. Bila dia tak yakin kata Allah Ta'ala tu tengok dia, dia tak yakin kata Allah Ta'ala tu muraqabah dia, Allah Ta'ala intip dia, Allah Ta'ala pantau dia, segala tindak laku dia tu duduk dalam pemantauan Allah. Kalau dia tak berasa macam tu, maka dia boleh buat apa-apa sahaja yang dia nak buat. Iza lam tastahi, kalau kamu tak malu kepada Allah yang sedang perhati kamu, fasna' ma syi'ta, buatlah apa yang kamu nak suka. Buatlah apa yang kamu suka nak buat. Nabi kata al-haya' wal iman tau aman. Haya, malu dan iman itu dia datang secara berkembar. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Apabila salah satu diangkat, maka terangkatlah yang kedua. Tak ada sifat malu dengan Allah, haya dengan Allah Jalla wa Ala, maka terangkatlah iman. Hatta di kalangan orang-orang agama, hatta di kalangan golongan fudala dan khubara, kalau mereka tak berasa, tak ada perasaan malu kepada Allah, akhirnya mereka boleh mengkhianati agama Allah, qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Tuan-tuan, saya ada cerita satu orang, saya namakan dia sebagai Pak Leh driver. Nama dia bukan Pak Leh, nama dia bukan Saleh. Dia ni kerja driver di sebuah jabatan kerajaan, Pincin. Di Pincin terakhirnya, kerja terakhirnya itu di wilayah persekutuan. Lepas tu bila Pincin balik duduk di Kedah. Bila Pincin balik duduk Kedah. Dia ni jenis balik umur 51 tahun. Dia ni jenis balik lambat sikit, tak tahu pasal apa, genetik mana wallahu alam. Dia beritahu, dia kata jenis balik umur 51 tahun. Daripada muda sampai umur 51 tahun ni, dunia ni aku yang punya. Hore punya kaki. Umur 51, satu peristiwa berlaku kepada dia, dia pun berubah. Berasa aku ni sampai terang mana. Akhirnya dia nak jadi orang yang mau beragama lah. Mula belajar, tengok apa semua, mula belajar dan sebagainya. Tuan-tuan, dia pun belajar daripada tak boleh baca Quran, belajar sampai boleh baca Quran, kenal benda sikit-sikit apa semua. Alhamdulillah, sampai umur 56 tahun Pincin. Umur 56 tahun. Daripada umur 51, 5 tahun tu sempatlah belajar dan sebagainya. Dalam 5 tahun itu, dia belajar, jumpalah dengan seorang tokoh. Tokoh ni dia kata cukup tegas. Tokoh yang cukup tegas, ajak. Cukup kemas. Jadi banyak benda lah dia dapat daripada tokoh ni. Alhamdulillah, dia kata cukup. Dia berterima kasih kepada orang ni yang banyak mengajar kepadanya. Alhamdulillah. Sampai dekat-dekat dia nak buat kenduri, dia tanya, saya ni duk berasa hidup jahiliah lama dah. Anak 2 orang dah, lepas ni dia kata buat kenduri jahiliah. Tanya kawan ni nak buat kenduri macam mana. Kawan ni kata buat kenduri ni kena rengkai, kena jangan mukhalatah laki perempuan, jangan ada unsur tunjuk-tunjuk dan sebagainya.
Dan juga dia kata, lah ni orang duk bersanding ni janganlah. Dia tambah pula ni, kawan ni tokoh ni kata sanding tu adalah amalan Hindu, jangan duk buat lah apa semua. Dia pun pegang kukuh ni, hak kata ni tokoh. Balik perang dengan anak-anak ni. Anak nak buat macam dua kakak mereka tu, tak mau. Dia perang, akhirnya alhamdulillah dia berjaya. Dia boleh buat, alhamdulillah. Dia pun seronok, aku pun boleh terima, aku pun boleh buat sebagainya. Satu hari dia tengok-tengok dalam media, tokoh yang ni cerita kat dia ni, tokoh yang beritahu kata bersanding amalan Hindu perpang ni, tokoh ni tiba-tiba dia tengok dalam media, tokoh ni pergi baca doa majlis persandingan anak ketua agama. Anak ni anak orang besar-besar ni, Mahadewa agama ni. Dia tengok-tengok macam mana ni, pergi jumpa dengan tokoh ni. Dia kata, ustaz macam mana? Ustaz kata tak boleh yang ustaz pergi baca doa ni pasal apa? Allah nak buat macam mana? Mula tak boleh jawab. Tuan-tuan, tak apa. Dia pun balik, dia fikir, apa sebenarnya ni? Tak apa. 2 tahun lepas tu, dia pun pincin dah, dia terima pula surat jemputan daripada tokoh ni untuk majlis perkahwinan anak dia buat di sebuah dewan di Kuala Lumpur. Dia pun pi. Ni majlis tokoh yang telah merubah dia pun pi. Dia masuk tengok-tengok dia kerusi dan dia kata ni sakan ni. Jumpa tokoh tu kata, Allah ni orang tak ajar, Allah orang ni ada tokoh tu mula buat gitu. Tuan-tuan hadirin mukminin, tak apalah. 2.30 pengantin sampai. Wak naik atas pelamin, dia tengok tu dia pelamin ada rukun Hindu. Tokoh ni dah jadi Hindu, bukan datang apa kan? Dia mula duk serabut, tuan-tuan. Nak tengok. Tokoh tu pula lah pergi duk tonggek, pergi duk tepung tawar anak dia. Pak. Lah, bini tokoh tu pun ada sama, ustazah. Pak. Dia kata macam mana? Hang kata kat aku dulu agama Hindu, hang kata kat aku dulu ni tak boleh buat, hang kata tak boleh campur, hang kata tak boleh make up yang tebal-tebal, semua tak boleh masa aku. Masa hang semua boleh. Tuan-tuan hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, dia pun pening, tapi dia berhusnuzan. Dia buat kesimpulan, dia kata agama ni ada dua jenis. Satu jenis untuk orang-orang marhin macam kita ni. Satu lebih lagi agama adalah untuk tokoh-tokoh besar, dewa-dewa agama ni. Mungkin untuk tu dia buat kesimpulan lagu tu. Balik naik Firefly dalam keadaan penuh remuk perasaan dia, kerana rupanya agama ni ada dua kelas. Balik duduk jalan lanjang tu, jumpa saya sembang. Dia kata, ustaz, hak betul dia agama ni macam mana? Dia pun naik pening lah. Hak betulnya agama ni macam mana? Dia ustaz, dia dan sebagainya. Tuan-tuan, poin saya nak sebut apa? Saya nak sebut kata, seustaz mana pun, sesyekh mana pun, setuan guru mana pun, sekiai mana pun, apabila persoalan yang dikatakan muraqabah, bila dia tidak ada dalam, hatta kita tuan-tuan, hatta kita bersama ketika kita baca ni, kita kena faham kata sebenarnya unsur muraqabah. Kita kena rasa bahwasanya Allah Ta'ala Tuhan yang melihat dan menilai kita. Allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Tuhan yang melihat kita dan menilai kita tentang turun bangkit kita ketika mana kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mana pun kita duduk, apabila kita yakin, kita percaya, kita imani, dan kita rasa bahawa kita sentiasa diperhatikan oleh Allah, diintip oleh Allah, dimuraqabah oleh Allah, yang melihat kita dalam apa keadaan sekalipun dan akan menilai kita, maka itu antara unsur yang akan menjadikan siapapun kita sebagai insan yang muhsin dan muttaqi, orang yang rasa kebersamaan Allah Jalla wa'ala, yang menyebabkan kita akan lawan, tolak segala apa yang mengajak kita kepada kehancuran ini. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, hadis yang kedua daripada Jundub bin Junadah dan juga daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, rawahu Tirmizi. Muaz bin Jabal dan Jundub bin Junadah meriwayatkan,
Nabi SAW bersabda, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana pun kamu berada. Duduk di mana pun bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain, tuan-tuan, kalau kita tengok dalam keadaan, dalam suasana, hadis yang lain Nabi SAW sebut, ala inna rahal islami dairatan faduru ma'al islami haitsu dar. Ketahuilah, sesungguhnya roda putaran Islam ni sentiasa berputar, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Faduru ma'al islami haitsu dar, maka hendaklah kamu berputar bersama dengan roda Islam di mana pun dia berada. Hadis ni pula sebut apa? Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah haitsuma kunta, di mana pun kamu berada. Dalam keadaan apapun jabatan, apapun kerja, haitsuma kunta, di mana saja kamu berada, bertakwalah kepada Allah. Dia akan melahirkan insan yang hebat apabila dia jadi pemimpin. Seumpama Umar bin Abdul Aziz, yang banyak kisah dia, kita baca munaqib dia, bagaimana kehebatan dia, berpunca daripada ketika dia menjadi pemimpin. Pemimpin itu pemimpin yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Ittaqillah, menjadi seorang ulama yang berani menyatakan kebenaran. Seumpama Imam Ahmad bin Hanbal, kan Imam Ahmad bin Hanbal, kata-kata dia yang cukup masyhur, iza sakatal alimu anil haqqi taqiyatan famata yatabayyanul haqq. Kalaulah semua para ulama ni terpaksa diam diri kerana taqiyah, kerana kepentingan yang tertentu, kerana taqiyah, famata yatabayyanul haqq, bilakah kebenaran itu akan ternampak jelas. Ittaqillah, kerana dia bertakwa kepada Allah, dia berani untuk menyebut kata-kata yang benar. Seorang peniaga yang jujur, ketika mana dia menjalankan perniagaan, dia bertakwa kepada Allah, dia tahu yuhasibkum bihillah, Allah Ta'ala akan hisab kamu, maka dia akan menjadi orang yang hebat, peniaga yang hebat. Demikian seorang rakyat yang sentiasa bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, dia tahu kalau mana dia nak berkata kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim, dan dia tahu kalau mana dia perlu taat dan tunduk patuh kepada pemimpin. Akan lahir rakyat yang bertakwa kepada Allah. Hadis ni bagi tahu kat kita, ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah haitsuma kunta, di mana pun kamu berada. Apa keadaan pun, kamu sebagai jiran, kamu sebagai tuan, kamu sebagai apapun kamu, bertakwalah kamu kepada Allah di mana pun kamu berada. Rasa muraqabah, rasa Allah Ta'ala sentiasa memerhatikan kamu di mana pun kamu berada. Dua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu pernah melakukan kesalahan, setelah kamu melakukan kesalahan, buatlah kebaikan, tamhuha. Kebaikan itu akan memadamkan keburukan tersebut. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Setelah kamu sedar kamu pernah melakukan kesalahan, setelah itu ikutlah dengan perkara-perkara yang baik, tamhuha. Dia akan memadam segala keburukan yang telah kamu lakukan. Dan yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaullah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Bergaullah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Satu hari Nabi SAW, dia tanya, siapa di kalangan kamu yang nak ambil kalimah ini, nak ambil ajaran ini, ataupun dia nak ambil ajaran ini, dia nak ajar kepada orang? Abu Hurairah kata, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW pegang tangan dia, pegang tangan Abu Hurairah, dan Nabi SAW adda khamsan. Nabi bilang kepada dia lima perkara. Yang pertama kata Nabi, ittaqil maharima takun a'badan nas. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Takutlah kamu kepada perkara-perkara yang haram. Jaga-jagalah diri kamu supaya tak terjebak ke dalam perkara yang haram. Takun a'badan nas. Kamu akan menjadi manusia yang paling abid di sisi Allah. Manusia yang paling abid di sisi Allah, bukan manusia yang kita nampak sepenuhnya dalam sepanjang masa tu dia tasbih 5-6, bukan. A'badan nas ni siapa?
a'badan nas ni adalah orang yang mengelak daripada perkara yang haram. Mengelak daripada perkara yang haram. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Ittaqillah haitsuma kunta. Jagalah diri kamu daripada perkara yang haram. Dalam semua keadaan, takun a'badan nas. Kamu akan menjadi manusia yang paling kuat beribadah kepada Allah. 2. Wa ahsin warda bima qasama Allah takun aghnan nas. Redha dengan apa yang dibahagikan oleh Allah kepada kamu, kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Sebab manusia yang kaya, manusia yang tidak mengharapkan kepada insan, tetapi dia mengharapkan daripada Tuan insan, daripada Allah Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Yang ketiga, wa ahsin ila jarika takum mu'minan. Wa ahsin ila jarika takum mu'minan. Yang keempat, wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik takum musliman. Saya nak bawa hak ni, hak ketiga dan yang keempat. Nabi bagi tahu ke Abu Hurairah, dia kata buat baiklah kepada jiran kamu, kamu adalah mukmin yang sempurna. Kesempurnaan iman duk tang mana? Bagaimana kita bergaul dengan manusia, apa yang dipanggil dengan hablum minan nas. Wa ahsin ila jarik, buat baik kepada jiran kamu, kamu akan menjadi mukmin yang sempurna. Dalam banyak hadis tuan-tuan, Nabi sebut tentang kesempurnaan iman ini berkaitan dengan bagaimana kita berinteraksi dengan manusia. Hadis ni kata apa? Hak kita tengah baca ni, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Antara akhlak yang baik, Nabi kata ahsin ila jarik. Nabi tak kata orang yang diri malam dia penuh, orang itu mukmin, tanda kesempurnaan iman. Nabi kata di sini apa? Nabi kata kamu buat baik kepada jiran kamu, takum mukminan, kamu adalah mukmin yang sebenar. Yang keempat, Nabi kata kamu kena suka apa yang kamu suka untuk diri kamu, juga kamu kena suka untuk orang lain. Kita nak apa untuk diri kita, kita nak juga perkara itu orang lain terima. Melebarkan kesempurnaan Islam ni sampai semua orang terima benda-benda yang baik ini. Takum musliman, barulah kamu menjadi seorang muslim yang baik. Kalau kamu nak keselesaan itu perlu dilebarkan kepada orang lain. Takum musliman, baru kamu menjadi seorang muslim yang baik. Hadis ni kata apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan hendaklah kamu bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Yang kita kena faham maknanya juga ialah apabila kita perlu melebarkan kebaikan Islam, hasanah Islam kepada semua orang. Bukan dengan makna khaliqin nas bi khuluqin hasan, sekadar bagi salam. Tidak. Kan Nabi SAW juga menyebut tentang salam ini, jalan untuk merapatkan kita kepada syurga. Nabi kata apa? Ifshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ifshus salam, sampaikan salam. Salam tu keselamatan. Sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, bagi makan kepada orang-orang yang miskin. Wa sallu bil lail, barulah yang ketiga, bangun di waktu malam untuk beribadah kepada Allah. Tadkhulul jannata bisalam, kamu boleh masuk syurga dengan penuh keselamatan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, berakhlaklah, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik, kamu akan menjadi seorang muslim yang terbaik. Hadis tadi sama Abu Hurairah tu, Nabi kata, dan yang kelimanya kata Nabi, wala tuksirud dhahk fa inna kasratad dhahki tumitul qalbi. Dan janganlah kamu banyak ketawa. Bukan jangan ketawa, ketawa okey, gelak tak apa, kerana itu fitrah manusia. Tapi wala tuksirud dhahki, jangan kamu banyak ketawa. Fa inna kasratad dhahki tumitul qalbi, kerana banyaknya ketawa itu akan mematikan hati. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, hadis ni, hadis yang kedua ni bagi tahu kepada kita tentang apa keadaan pun bertakwalah kepada Allah. Taulah Allah Ta'ala sentiasa memerhati kita, nescaya kita akan mendapat keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Hadis yang ketiga daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahak iza sa'alta
fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmizi. Ibnu Abbas cerita, dia kata satu hari aku duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kenderaan. Ibnu Abbas ni muda. Ibnu Abbas ni adalah sepupu Nabi, anak kepada Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Anak dia Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Dia ni duduk belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam masa tu dia masih kecil. Nabi kata kat dia, ya gulam, wahai budak, inni u'allimuka kalimat, aku nak ajar kamu beberapa perkara. Yang pertama, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah Ta'ala akan jaga kamu. Yang kedua, ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, kamu akan dapati Allah Ta'ala berada di hadapan kamu menyelesaikan masalah kamu. Yang ketiga, wa iza sa'alta fas'alillah, bila kamu nak minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Yang keempat, wa iza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu nak minta tolong, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 benda Nabi ajar kat dia. Yang pertama, jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Para syurahul hadis menyebut, jaga ketetapan fardu yang Allah Ta'ala suruh kepada kamu, Allah Ta'ala akan jaga kamu dengan memasukkan kamu di kalangan orang-orang yang baik. Ayat 152 surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun, dalam bentuk timbal balas. Ingatlah kamu kepada aku, aku akan ingat kepada kamu. Hadis ini sebut, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu, dalam bentuk timbal balas. Dalam ayat tu, ayat fadhkuruni azkurkum, ingatlah kamu kepada aku akan ingat kepada kamu. Al-Imam Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir, ketika mana menafsirkan ayat tersebut, beliau menyebut proses ingat mengingati, kita ingat kat Allah, Allah Ta'ala ingat kat kita. Macam mana proses itu berlaku? Beliau kata sekurang-kurangnya berlaku dalam 5 bentuk. Yang pertama, kita ingat kepada Allah dengan amal taat, Allah akan ingat kita dengan rahmatnya. Kita ingat kepada Allah dengan melakukan amal ketaatan, Allah akan ingat kita dengan rahmat daripadanya. Kita jaga Allah dengan melakukan amal ketaatan, Allah akan menjaga kita dengan memberikan rahmatnya kepada kita. 2, kita ingat kepada Allah Jalla wa'ala dengan kita berdoa kepadanya, Allah akan mengingati kita dengan memustajabkan doa tersebut. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, bagi tahu kepada mereka aku amat hampir dan aku akan memperkenankan doa setiap orang yang berdoa. Yang ketiga, hamba mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memuji-muji Allah, Allah akan mengingati hamba dengan memasukkan hamba di kalangan golongan yang terpuji. Yang keempat, hamba mengingati Allah di dunia, lalu Allah akan mengingati hamba di akhirat. Surah Taha, Allah Ta'ala sebut macam mana Allah Ta'ala melupakan orang yang melupakan Allah di dunia. Apa makna melupakan Allah di dunia? Ayat itu menyebut satu kelompok akan bangkit dalam keadaan buta di akhirat kelak. Lalu mereka akan bertanya, Rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Tuhanku, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta sedangkan di dunia aku boleh melihat? Allah Ta'ala jawab, kadzalika atatka ayatuna, demikianlah kami berikan kepada kamu ayat-ayat kami, fanasitaha, lalu kamu lupa, kamu tak baca, kamu tak tengok, kamu tak tadabbur,
Quran tu bukan sebagai keutamaan bagi kamu. Wa kadzalikal yauma tunsa, hari ini kamu dilupakan. Mengingati Allah Subhanahu wa taala, mengingati Allah Subhanahu wa taala ketika mana mengingati Allah Subhanahu wa taala di dunia adalah dengan melihat kepada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Allah akan mengingati kita di akhirat. Yang kelima, proses ingat mengingati Allah ini, kamu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersendirian, seorang-seorang. Istilah hadis, khalian, bukan di hadapan orang, seorang-seorang. Allah akan mengingati kamu di depan khalayak yang cukup ramai. Ketika itu Allah akan mengingati kita. Tuan-tuan, ambil ayat 152 Al-Baqarah, kita masukkan dengan hadis ini, ihfazillaha yahfazk. Ingatlah Allah, jagalah Allah, Allah akan menjaga kita. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah akan menyelesaikan masalah kita. Selesaikan permohonan kita dengan Allah. Allah Ta'ala Tuhan yang berkata, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan memperkenankan semua permintaan hamba apabila mereka bermohon kepadaku. Dan Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut, kalau nak minta kepada Allah. Tak usah minta kepada benda lain, minta kepada Allah. Kalau nak minta tolong, minta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas tu diberitahu oleh Nabi, wa'lam, ketahuilah, annal ummata, kalau semua umat, bukan seorang, bukan dua, umat kelompok yang besar, mereka berhimpun untuk memberi manfaat kepada kamu, mereka tak boleh bagi sebarang manfaat kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah. Tuan-tuan, kalau kita jadi orang besar, kita duduk dalam keadaan sakaratul maut, kita duduk dalam keadaan pintu kematian, ala firashil maut, di atas katil kematian, kalau semua orang nak untuk kita hidup, mereka tidak boleh bagi manfaat kepada kita illa bi syai'in qad katabahu Allah, melainkan dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Ketahuilah, kalaulah semua umat berhimpun untuk memberi mudarat kepada kita, lan yadurruka, mereka tak boleh memberi mudarat kepada kamu illa bima qad katabahu Allah, melainkan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Telah disuratkan suratan ke atas kita dan pen itu telah kering. Allah Ta'ala dakwat pen itu telah kering. Sebagai simbolik menyebut demikian Allah Ta'ala telah menentukan tentang kita ini siapa. Kalau nak bermohon, mohon kepada Allah. Yaqillah innallaha ma'akum, Allah Ta'ala bersama-sama dengan kita. Jangan takut dalam berpegang dengan agama, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan bantuan kepada kita selama mana kita menjadi hamba yang bertakwa, bersyukur kepada Allah Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Wallahu yatawallas salihin. Sesungguhnya urusan orang-orang yang saleh ini berada dalam urusan Allah. Allah Ta'ala akan mengurus hal keadaan orang-orang yang saleh ini. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan termasuk di kalangan orang-orang yang saleh. Kita mengharapkan kebaikan, dan masa depan kita, masa depan yang kita harap penuh dengan kegemilangan, iaitulah di kalangan orang-orang yang saleh, insya-Allah. Kesimpulan daripada 3 hadis yang kita baca ni, semua hadis ni mengajar kepada kita, bagi seorang mukmin, bagi seorang yang beriman kepada Allah, kita kena meyakini bahawa Allah Jalla wa'ala sentiasa mengintip kita, memerhati kita dengan tujuan untuk akhirnya memberikan rahmatnya kepada kita. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memasukkan kita di kalangan golongan yang mendengar kata, mengikut yang terbaik daripada perkataan. Sebaik-baik perkataan itu adalah Al-Quranul Karim dan sunnatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta,
astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.